Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Persoalan ini, adakah Zafrul dan Rafizi akan bergabung? Idea ini muncul daripada saya apabila dua perkara yang saya terfikir di dalam ulasan, yaitu kalau UMNO tolak permohonan Zafrul untuk keluar daripada parti, dengan syarat kalau dia nak keluar dia tak boleh menyertai PKR, apa yang jadi kepada Zafrul. Saya rasa adalah tidak mustahil untuk kita menjangkakan UMNO mungkin akan membenarkan Zafrul keluar parti UMNO. Tapi dengan syarat dia tidak boleh menyertai PKR. Kalau itu yang UMNO buat, apa yang boleh dilakukan oleh Zafrul? Sama juga kesnya kalau UMNO sudah benarkan tapi PKR tak benarkan sebab untuk menjaga setia kawan dan tidak mau dituduh sebagai menikam belakang kawan, yaitu UMNO yang menyokong kerajaan perpaduan ini, kemana Zafrul? Itulah persoalan dia yang timbul. Akhirnya daripada persoalan yang penting, getir, kritikal itu, satu saja jawaban yang mungkin boleh berlaku. Ingat, dalam dunia politik apapun boleh berlaku. Kemarin musuh, hari ini kawan. Kemarin kawan, besok musuh. Mungkinkah Tengku Zafrul dan juga Rafizi Ramli dan juga Khairi Jamaluddin dan juga Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, kumpulan geng muda ini akan bergabung membentuk jajaran politik yang baru? Saya rasa ini tidak mustahil. Mereka boleh melakukannya sebab kesemua mereka ini mempunyai pengalaman yang luar biasa. Menteri Ekonomi yaitu Rafizi Ramli dia pernah menjadi timbalan presiden. Khairi Jamaluddin, kalau nak cakap tentang jawatan menteri, semua dia pernah. Hampir semua dia pernah. Prestasinya juga sangat luar biasa baik. Pernah jadi ketua pemuda. Begitu juga dengan Tengku Zafrul. Dia, walaupun tak pernah jadi ahli parlimen, tetapi dia sudah menjawat pelbagai jawatan dalam kabinet. Pengalaman luar biasa, gerak kerja yang hebat. Dan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman pula pernah jadi presiden parti, pernah jadi menteri, dan sekarang ini juga masih hebat. Empat orang ini kalau bergabung pasti boleh menggegar Malaysia. Apa pendapat Anda? Sementara Anda menaip dalam ruangan komen itu, saya nak kongsi dengan Anda semua. Satu produk yang bagus di pasaran. Produk ini adalah produk For Life Transfer Factor atau For Life. Produk ini adalah produk yang terbaik yang pernah saya tahu ada di pasaran. Dan yang lebih hebat lagi ialah kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah atau jadi bodoh. Ada orang kena penyakit karena imun badan lemah. Ada orang kena penyakit sebab imun badan jadi bodoh, menyerang diri kita sendiri. Dengan adanya produk ini membantu. Ini bukan obat, produk ini membantu meningkatkan semula kualiti imun badan kita sehingga 200, 300, dan 400%. Dan selain daripada itu, ianya juga mendidik imun badan kita menjadi pintar supaya tidak menyerang tubuh badan kita. Banyaklah penyakit-penyakit tubuh badan kita yang disebabkan oleh imun badan yang bodoh, termasuklah kolesterol, termasuklah gout dan macam-macam lagi lah. Jadi dengan baiknya imun badan kita, semua penyakit pun boleh sembuh. Kita sembuh daripada penyakit bukan saja karena obat yang sebenarnya tidaklah elok kalau kita bergantung sepenuhnya kepada obat, tapi kita sembuh karena semula jadi kita ada imun tubuh badan yang dicipta oleh Tuhan. Tapi kadang-kadang dia jadi lemah, kita perlu perbaikinya semula. Kalau nak produk ini, hubungi di nomor ini. Oke, saya ada testimoni yang bagus. Ini obat kolesterol saya.
dan saya sudah makan, dan ini 7 hari bulan 4 2025. Tapi selepas saya menggunakan ini, saya lebih yakin dan saya tidak lagi mau makan ubat. Saya tidak mau bergantung lagi pada ubat. Bagaimana dengan kamu semua? Baiklah, kita teruskan cerita tentang politik pula. Kalau 4 orang trio politik hebat ini, 4 orang ini, yaitu Rafizi Ramli, Tengku Zafrul, Said Sadiq, dan KJ, kalau tambah lagi lah saya dengan Syaril Hamdan bergabung membentuk parti politik yang baru, jajaran politik yang baru, apa pendapat kamu? Saya rasa boleh menggegar Malaysia. Sekarang ini kita sebenarnya memerlukan pemimpin-pemimpin muda yang proaktif. Bukannya yang tua itu tak bagus, bagus. Tapi kita perlukan generasi yang baru. Takkanlah kita nak harapkan orang-orang tua yang tidak lama lagi akan bersara. Kita perlu pelapis yang terbaik. Jadi pelapis-pelapis yang terbaik itu sudah saya senaraikan tadi. Jadi tolong tinggalkan komen kamu pada pendapat kamu, patutkah 4 orang ini bergabung? Tinggalkan komen. Jangan lupa beli produk ini. Jangan sampai sudah terlambat barulah terngada. Oke, saya nak kongsi baru sebentar tadi ada seorang yang kena kanser payudara tahap 4, stage 4. Beberapa bulan yang lepas mengalaminya dan dikatakan tiada harapan lagi. Tapi apabila orang ni kalau sudah ada penyakit, semua pun dia sanggup. Beli apa saja pun dia sanggup. Jadi dia belilah. Dia coba, akhirnya sekarang ini dalam proses pemulihan dan mengejutkan dokter. Kalau mau tahu ceritanya, hubungi saya di nomor telepon ini. Kita jumpa lagi, politik tetap politik, tapi cerita kesehatan mesti diutamakan. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apa akan jadi kepada Tengku Zafrul kalau 2 perkara ini berlaku? Pertama, kalau UMNO tolak permohonan keluar parti Zafrul. Ini paling penting yang kita nak bincang pagi ini. UMNO mempunyai kuasa untuk menolak ataupun tidak menerima permohonan keluar parti letak jawatan Zafrul. UMNO boleh saja memberikan alasan mereka akan tunggu sehingga 2 tahun lagi sehingga pemilihan parti ataupun keahliannya bubar. Jadi kalau itu berlaku kepada Tengku Zafrul, kemana Tengku Zafrul nak pergi? Ada orang kata yang marah sangat dengan Tengku Zafrul, penyokong-penyokong UMNO Barisan Nasional yang marah dengan Tengku Zafrul. Mereka kata apa dan muka. Ada juga penyokong Pakatan Harapan sebenarnya yang tidak setuju dengan tindakan Zafrul. Terutamanya PKR. Kata mereka menambahkan kepanasan dan kekalutan di dalam PKR. Ini bukan dapat mengalihkan perhatian terhadap Rafizi sahaja, tetapi ianya juga menyebabkan kepanasan melampau yang tidak perlu dalam PKR, kata mereka. Jadi, menurut laporan yang kita terima, menyatakan Setiausaha Agung Parti UMNO, yaitu Dr. Ashraf Wajid Dusuki, mengesahkan bahawa UMNO belum menerima surat keluar parti peletakan jawatan Tengku Zafrul. Makna kata, kalau UMNO menerima peletakan jawatan Tengku Zafrul itu okey. Tapi untuk mengeluarkan Tengku Zafrul daripada UMNO, kalaulah UMNO tidak luluskan, ini akan menimbulkan satu isu besar dalam perlembagaan parti dan juga masalah politik Malaysia yang baru. Jadi, kalaulah Zafrul tak dibenarkan keluar daripada UMNO, bolehkah dia jadi ahli PKR? Jawapannya tidak. Kerana baru-baru ini PKR telah pun memecat ramai pemimpin yang sudah mau mencalonkan diri dan mungkin ada yang menang kerana masih menjadi ahli di parti yang lain. Macam itulah cerita dia. Okeylah, sebelum itu saya nak kongsi dengan anda semua satu produk kesihatan yang terbaik yang dapat membantu menyembuhkan pelbagai penyakit dengan meningkatkan daya imun tubuh badan kita. Baik, ini produknya ada di muka saya. Saya letak sini sebab saya suka. Produk ini bukan ubat. Produk ini adalah secara ringkasnya
meningkatkan daya imun badan kita, mendidik daya imun badan kita untuk menjadi lebih kuat dan bertahan. Selain itu, menjadikan imun badan kita yang bodoh, yang pergi menyerang badan kita sendiri itu menjadi pintar dan tidak melawan atau tidak melanggar lagi badan kita sendiri, tidak menyerang badan kita sendiri. Jadi fungsi transfer factor for life ini adalah untuk menguatkan tubuh badan kita. Karena kita kena penyakit atau kita sakit ini disebabkan oleh salah satu faktor utama apabila imun badan kita menjadi lemah dan menjadi bodoh. Apabila imun badan kita menjadi kuat dan diajar menjadi pintar semula, secara otomatiknya badan kita jadi sehat, mudah difahamikan, sangat senang difahami. Jadi siapa mau produk ini boleh menghubungi saya di WhatsApp nomor yang tertera di sebelah ini. Cepat hubungi saya dan pastikan jangan terlambat. Saya baru saja dihubungi oleh seorang rakan daripada Sarawak yang ada masalah gout. Dia berminat dan saya terus mengungsikannya. Dan saya bersyukur karena beliau percaya dengan produk ini dan saya harap dia juga akan sembuh. Bagaimana dengan Anda? Saya sebenarnya ada masalah kolesterol ini, ubat saya. Tapi saya sudah tidak makan lagi sebab saya makan ini. Ubat tidaklah bagus untuk badan kita kalau terlalu banyak bergantung. Kamu pun tahu itu kan? Oke lah, kita cerita tentang politik terus. Jangan marah. Izinkan saya lah untuk mencari rezeki bersama dengan Anda lah kan. Macam tu. Oke lah, bukan jual ubat. Nak kongsi saja. Baik. Menurut laporan ini, UMNO belum terima surat keluar parti Zafrul. Makna kata, Zafrul sebenarnya belum sah keluar daripada parti UMNO. Kalau UMNO tidak lepaskan Zafrul, kemana Zafrul selepas itu? Menjadi tanda tanya besar ialah, kemana Zafrul? Karena sudah tentu PKR tidak akan dapat menerima Zafrul menjadi ahli PKR kalau dia masih jadi ahli UMNO. Jadi inilah yang disebut, yang dikejar tak dapat, yang digendong berciciran. Adakah UMNO akan cuba membalas dendam dengan perbuatan khianat Tengku Zafrul yang disebut oleh pemimpin daripada Kedah sebagai mengkhianati parti ini? Kalaulah UMNO membalas dendam terhadap perbuatan Zafrul ini dan tidak meluluskan permohonan keluar parti Zafrul, ini masalah besar kepada Zafrul dan maka dibawalah ke mahkamah dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dan akan merugikan Tengku Zafrul. Itu implikasi dia yang pertama. Yang kedua, kalau parti PKR pula tidak terima Tengku Zafrul sebab takut mengecewakan rakan sahabat mereka yaitu parti UMNO, Zafrul lagilah sengsara. Nak pergi mana? Oke, jadi saya ada cadangan. Untuk Tengku Zafrul, kalau PKR, kalau UMNO tidak menerima cadangan ataupun tidak menerima perbuatan tindakan Tengku Zafrul ini demi menjaga persahabatan setia kawan, ada satu cadangan yang elok untuk Tengku Zafrul. Ikuti terus ulasan saya di next video karena saya akan mengulas kemana Tengku Zafrul kalau PKR tidak terima Zafrul, kalau UMNO tidak melepaskan Zafrul sebagai ahli UMNO. Dan sudah tentu apa yang dikatakan oleh Ashraf Wajidi Dusuki ini adalah kebenaran. Apabila beliau kata UMNO belum menerima secara rasmi surat peletakan jawatan dan keluar parti Tengku Zafrul Abdul Aziz untuk menyertai PKR. Kenyataan itu menyusul selepas Zafrul mendakwa telah menghantar surat keluar UMNO dan letak jawatan ahli Majlis Kerja Tertinggi. Ashraf dalam kenyataannya turut menegaskan UMNO memandang serius niat peletakan jawatan bekas Menteri Kewangan itu dan ingin menyertai PKR. Amat tidak wajar untuk mana-mana parti dalam kerajaan perpaduan menerima keahlian daripada ahli parti-parti lain sewenang-wenangnya, kata Dr. Ashraf Wajidi Dusuki. Ini bagi mengelakkan berlakunya ketidakharmonian di kalangan parti dalam gabungan kerajaan perpaduan hingga tercetus pula prejudis dan prasangka berterusan mengenai tahap kesetiaan kawan, keikhlasan dan kejujuran sesama sendiri dalam kalangan akar umbi, katanya lagi. Baiklah, jadi itu persoalannya, kemana Tengku Zafrul kalau PKR tolak dan adakah UMNO akan tolak
peletakan jawatan keluar parti Tengku Zafrul? Perlukah, itu soalan dia, perlukah UMNO terima atau tolak? Tinggalkan komen Anda dan jangan lupa dapatkan produk ini segera kalau Anda nak sehat cepat atau mahu kuat badan, imun yang kuat, terapi imun yang bagus. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.